A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah untuk mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita sama-sama memulakan majlis tazkirah maghrib, kuliah maghrib kita pada malam ini dengan sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang saya kasihi Tuan Imam kita, Tuan Imam Balai Ibadah Kampung Mata-Mata, Tuan Bilal dan seterusnya, ahli-ahli jemaah, tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini kita kembali semula. Saya dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dan juga puan-puan ahli jemaah muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita sambung kembali kuliah maghrib kita berkenaan dengan kisah para sahabat. Jadi setiap kali, insya-Allah setiap minggu kita akan ambil seorang daripada sahabat yang kita pilih daripada kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama berkenaan dengan para sahabat. Kita sebutkan dulu bahawa kita membaca ataupun kita mendengar bercerita tentang kisah para sahabat ini kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengatakan bahawa ashabi kan nujum. Nabi kata, sahabat-sahabatku ini umpama bintang di langit. Bagaimana kamu mengambil petunjuk daripadanya, maka kamu akan mendapat petunjuk. Jadi oleh kerana itulah, maka perkara pertama yang kita belajar ialah Quran, yang kedua hadis, yang ketiga kita mengenali kisah hidup Nabi, dan yang keempat kita mengenali kisah para sahabat. Kenapa kita belajar para sahabat ni, kenali para sahabat ni? Kerana mereka adalah orang-orang yang telah merupakan yang ditarbiyah oleh Nabi, orang yang dididik oleh Nabi, hasil daripada tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak tengok bagaimana, kita mungkin contoh kita ialah Nabi, tapi kita nak tengok orang yang telah dididik oleh Nabi, hasil tarbiyah Nabi, pendidikan Nabi, kita lihatlah kepada para sahabat. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan sama lagi melihat setelah daripada, saya rasa ada dalam dah berapa orang, 7 orang, 8 orang, 9 orang rasanya, saya pun tak tahu dah, tak ingat. Tapi insya-Allah boleh tengok dalam YouTube, insya-Allah ada simpan semua dalam YouTube, dalam Facebook ada, insya-Allah. Malam ni kita akan tengok seorang lagi sahabat yang bernama Abdullah bin Jahsh. Abdullah bin Jahsh. Jadi Abdullah bin Jahsh ni, yang pertamanya ialah kita melihat siapa dia ni, kita kenal siapa dia ni. Dia adalah merupakan sepupu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sepupu Nabi ni ada Sayyidina Ali dan juga adalah lain-lain lagi kan. Jadi kita tengok apa, ayah Nabi Abdullah, tapi adik-beradik kepada ayah Nabi ni ramai, ada lelaki ada perempuan. Yang biasa kita dengar adik-beradik kepada ayah Nabi ni, bapa saudara Nabi, ialah yang masyhurnya Hamzah, yang masyhurnya ialah lagi sebagai contohnya ialah Abbas. Yang masyhur lagi seperti Sofiyah. Itu adalah yang popular lah. Tapi ada yang kurang popular, yang kurang masyhur. Ada yang jahat pun ada, Abu Lahab ada juga. Itu jahat. Itu tak masuk geng lah tu. Itu tak masuk senarai tu. Tu ni yang kita cerita ni, yang beriman dengan Nabi
yang menjadi sahabat Nabi, yang menjadi pengikut Nabi, yang berjuang bersama dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang daripada perempuan ini ialah bernama mak saudara Nabi, nama dia ialah Umaymah, nama dia Umaymah. Jadi Umaymah ni ialah mak saudara kepada Nabi lah, adik-beradik dengan Safiyah. Safiyah ni ada cerita masyhur dia, tapi kita tak cerita di sini. Malam ni kita nak cerita tentang Umaymah nombor satu. Umaymah ni ada banyak anak. Anak dia antaranya ialah Abdullah bin Jahsh. Ada nama dia Ubaidillah ibni Jahsh. Ada lagi adik-beradik anak kepada Umaymah ni, adik-beradik kepada Abdullah ni, nama dia ialah Zainab binti Jahsh. Itu adalah isteri Nabi, Ummahatul Mukminin tu. Itu maknanya mak kepada orang mukmin, dia isteri Nabi, nama dia Zainab. Jadi kita cerita dulu tentang Umaymah ni, cerita sikit-sikit lah. Jadi anak dia malam ni kita nak cerita dua orang yang masyhurnya. Yang pertama sekali Zainab. Yang hebatnya, anak-anak Umaymah ni semua masuk Islam awal-awal lagi. Maknanya kalau kita dengar cerita biasanya Sayyidina Ali masuk Islam awal-awal, maka Abdullah bin Jahsh ni juga adalah seorang yang awal-awal masuk Islam, iaitu orang yang ke-31 dia kata. 31. Maknanya semasa Nabi kita ni masih lagi berdakwah secara rahsia-rahsia. Nabi kita ni 3 tahun berdakwah secara rahsia. Pada masa tersebut ramai orang masuk Islam. Ramai tu taklah ramai, bukanlah beribu, tapi maknanya puluh-puluh orang. Ada yang kata 80 orang. Tapi yang ke-30, yang ke-31 ialah Abdullah bin Jahsh. Yang hebatnya ialah dia bukan sahaja dia yang masuk Islam, tapi semua family dia, semua kabilah masuk Islam. Nama dia kabilah Ghanam, nama dia kabilah Ghanam. Jadi tak apalah kabilah dia tu, tapi cerita dia ialah adik-beradik dia semua masuk Islam. Tu hebat dia lah. Jadi Abdullah bin Jahsh ni, mula-mula sekali kita akan cerita tentang adik dia yang bernama Zainab. Zainab ni nama dia asalnya ialah Barrah, asal nama dia. Tapi apabila dia kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zainab ni ditukarkan namanya menurut riwayatnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Zainab. Jadi Zainab ni asalnya dia ni ialah, cerita dia sikitlah tentang Zainab ni. Dia ni apabila dia pindah ke Madinah, dia ada orang nak minta dia, orang nak kahwin lah dengan dia. Jadi apabila orang minta dia, yang bagusnya ialah dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, maknanya ada orang minta aku, macam mana, boleh tak boleh aku kahwin? Itu maknanya hebatlah, kita kata sahabat-sahabat Nabi tu cara dia. Bila orang dia nak kahwin ini, dia akan tanya Nabi, maknanya dia tanya Nabi, dia minta istisyarah, kita panggil, minta pendapat daripada Nabi kita, bukan dalam masalah agama, maknanya sembahyang saja, bukan masalah wuduk, bukan masalah, tapi masalah nak kahwin pun dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kata kepada dia, tak payah, Nabi kata jangan kahwinlah dengan dia, gitu. Jadi akhirnya Nabi kahwinkan dia dengan salah seorang daripada bekas hamba, iaitu nama dia apa? Zaid. Zaid ni adalah hamba kepada Nabi dulu, hamba, tapi dia telah dimerdekakan. Bagi orang Arab, standard orang Arab ni, kalau seorang hamba kemudian dimerdeka, taraf dia rendah. Dalam agama Hindu lah, kita kata cerita agama Hindu, dia ada 4 derajat dipanggil 4 kasta Hindu ni. Sampai sekarang ada lagi kasta-kasta ni, ada Brahma, ada apa-apa dalam ajaran Hindu. Dia ada paling bawah sekali, nama dia Parya. Parya, orang Hindu. Jadi boleh tengok lah, kalau dalam internet pun kita tengok ada sekarang ni, kasta Hindu yang paling bawah. Zaman orang Arab dulu pun macam tu juga. Ada kasta bawah, kasta hamba. Kalau Zainab ni ialah daripada kalangan Quraisy yang hebat, dari segi kedudukan dia. Tiba-tiba Nabi kata, aku nak kahwin kau Zainab, aku kahwin dengan hamba aku ni, iaitu Zaid bin Harisah. Dia pula dia kata, Allah, aku pula kena kahwin pula dah, katakan. Jadi macam mana cerita? Dia tak nak.
Dia tak nak kahwin dengan Zainab ni, nak suruh kahwin dengan Zaid tak nak. Sebab Zaid tu satunya orang kata kulit hitam lah, gitu. Kalau Zainab ni kulit putih. Jadi akhirnya bila kata macam tu, apa kata? Turunlah ayat Quran. Ni bahaya maknanya. Zaman tu bila ada benda sikit je, Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala akan turun ayat yang akan tegur mereka ni, para sahabat ni. Apa dia ayat yang turun tu? Iaitu dalam surah Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Allah Ta'ala kata, tidak sepatutnya bagi seorang mukmin, sama ada mereka tu lelaki, sama ada mereka tu perempuan, apabila Allah dan Rasul telah menetapkan suatu perkara, bahawa mereka ada pilihan lain lagi selain daripada itu. Tegur terus, Allah Ta'ala tegur terus sahabat ni. Jadi Zainab ni bila dengar ayat ni, ini juga kehebatan para sahabat. Bila mereka ni ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak adalah banyak-banyak apa ni orang panggil, banyak songeh ke, banyak cerewet ke, terus sami'na wa ata'na. Ini Allah tegur ni, bukan Nabi tegur ni kan, ni bukan orang biasa. Jadi maknanya teruslah dia pun kahwinlah dengan Zaid bin Harisah. Tu cerita dia. Jadi selepas kahwin, tapi maklumlah kan kahwin-kahwin dalam keadaan dia ni tak berapa suka. Hati tak suka sangat kan, tapi dah Nabi SAW suruh kahwin. Lepas tahun, lama juga kahwin tu, setahun. Lepas tahun berlakulah perkara-perkara tak serasi lah panggilnya, tak ngam di antara Zainab dan juga Zaid bin Harisah ni. Akhirnya Zaid pun datanglah bertemu dengan Nabi SAW. Dia cakap, ya Rasulullah, ni isteri aku ni, Zainab ni dah tak sesuai lah aku rasa hidup dengan dia. Nabi kata apa? Nabi bacakan ayat Quran tu. Ayat Quran turun juga situ. Turun lagi ayat Quran dalam surah Ahzab juga. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata dalam ayat 37, amsik alaika zaujak, pegang isteri kamu, wattaqillah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Maknanya jangan cerai, hendaklah kamu bersama juga. Ulama-ulama kata hati Zaid ni dah tak serasi dengan Zainab. Tiba-tiba datang ayat Quran kata suruh supaya jangan ceraikan. Macam mana ni? Ulama kata ini adalah merupakan satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala nak uji Zaid tu, nak tengok kamu ni, kalau Allah Ta'ala suruh satu perkara, kamu nak ikut tak nak ikut. Akhirnya setelah lama dia pun sabar, lama-lama akhirnya datanglah pula wahyu supaya Nabi Zaid ni menceraikan Zainab ni. Selepas daripada Zaid ni menceraikan Zainab ni, setelah habis iddahnya, turun ayat pula Quran pula. Ni kalau kita baca surah Ahzab ni kan, cerita tentang Zaid ni. Zaid ni hebat, nama dia ada dalam Quran, nama dia ada dalam surah Ahzab tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala setelah daripada tu menyuruh Zainab ni, Nabi SAW kahwin dengan Zainab. Jadi akhirnya Nabi pun kahwin dengan Zainab. Bila Nabi kahwin dengan Zainab, orang-orang Yahudi bising pula lah. Dia kata, macam mana Muhammad ni dia berkahwin dengan bekas isteri kepada anak dia sendiri. Allah Ta'ala turunkan ayat pula, wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad ni dia bukan anak ayah siapa-siapa, anak lelaki dia tak ada. Zaid tu bukan anak Muhammad. Zaid tu hanyalah anak angkat Nabi kita. Jadi boleh tak kahwin dengan anak angkat? Ayat ini, apa yang Nabi buat ini, mengatakan bahawa sebenarnya boleh seorang tu kahwin dengan anak angkat dia. Jadi akhirnya Zainab pun menjadilah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Zainab ni isteri Nabi ada banyak, ada ramai. Setiap kali ni apa-apa, Zainab ni dia rasa bangga. Dia bercakap kepada Aisyah, dia bercakap kepada Ummu Habibah, dia bercakap semua. Dia kata apa? Kau orang semua ni kahwin, siapa yang kahwin dengan kau orang? Kau orang lah siapa? Yang kahwin kau orang ialah wali-wali kau orang. Aku ni dia kata yang kahwinkan aku dengan Nabi, dengan Rasulullah siapa? Allah Ta'ala.
dari 7 petala langit, kata, yang kahwinkan. Tengok baca dalam Quran, sampai sekarang kita jumpa dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala kahwinkan, beritahu wahai Nabi kahwin dengan Zainab. Jadi begitulah Zainab ini seterusnya selepas daripada Nabi wafat. Sebelum daripada Nabi wafat, Nabi pernah berkata, orang yang pertama, isteriku yang pertama sekali yang akan mati selepas daripada aku ialah orang yang paling panjang tangan dia. Paling panjang tangan. Isteri-isteri Nabi ni semua pakai ukur. Siapa panjang sekali tangan dia? Aku letak tangan, kau letak, Aisyah pun letak tangan dia lah, Zainab letak tangan lah, Sofiyah letak tangan. Tengok tangan, siapa paling panjang? Rupa-rupa tengok apa? Zainab paling panjang tangan dia. Kenapa paling panjang tangan dia? Kerana dia kata dia paling banyak bersedekah. Jadi dia masyhur di kalangan isteri-isteri Nabi sebagai orang yang paling banyak sekali bersedekah. Bersedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia telah digelar sebagai Ummul Masakin, mak kepada orang-orang miskin. Itu Zainab binti Jahsh yang kita cerita sikit lah tentang hidup dia, dan lepas tu dia mati selepas dah 10 tahun Nabi SAW wafat. Itu isteri yang pertama sekali mati. Tu cerita dia. Sekarang kita pergi pula kepada cerita adik dia. Adik dia bernama Abdullah bin Jahsh. Abdullah bin Jahsh ni ialah orang yang awal juga masuk Islam. Nombor satu, dia ni berhijrah. Semua tempat yang Nabi kata hijrah, dia hijrah ke Habasyah. Yang kedua, dia hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dia orang nombor dua yang berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Nabi kata hijrah, terus dia pergi hijrah. Dia ingat nombor satu, rupanya dapat nombor dua dia. Tak apalah, orang nombor satu nama dia Abu Salamah. Yang nombor dua dia ni dia tinggalkan rumah dia semua di Mekah. Dia ni orang kaya, dia ni banyak harta, rumah dia mewah di Mekah tu. Tapi bila hijrah takkan nak bawa rumah, nak angkat rumah, tinggal rumah ni apa jadi? Sebab semua sekali tinggal, satu family dia, semua sekali kabilah dia ni tinggalkan Mekah tu. Rumah dia ni Abu Sufyan buat harta dia ambil, dia jual. Suka hati Abu Sufyan. Abu Sufyan ni masa tu bukan Islam lagi. Abu Sufyan dengan Abu Jahal, jahat dia dua orang ni dulu. Jadi dia ambil, dia buat harta dia. Panjanglah cerita dia. Lepas tu dia bila berbuka balik, nanti balik semula ke Mekah, nanti dia cari balik rumah dia tu. Rumah tu masih ada lagi. Tapi akhirnya bila dia dengar rumah dia telah diambil semua, harta-harta dalam rumah semua diambil oleh Abu Jahal dan juga Abu Sufyan, dia pergi mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, mereka ambil rumah aku. Macam mana ni ya Rasulullah? Aku ingat aku tinggal ni, aku kunci, tak apa tinggal macam tu. Rupanya mereka ambil. Nabi SAW kata, nak Allah Ta'ala gantikan kepada kamu dengan rumah yang lebih baik? Naklah, dia kata, rumah kamu di syurga, dia kata. Jadi akhirnya dia lupa lah tu kan. Akhir sekali dia balik nanti pun dia tak nak dah rumah dia tu. Sebab apa? Aku nak rumah dalam syurga. Takut aku nanti teringat balik, dia kata, aku teringat kepada rumah aku tak dapat rumah syurga tu. Tu Abdullah bin Jahsh, cerita nombor satu. Ada dua lagi cerita yang saya nak cerita sikit lah pada malam ni. Kisah Abdullah bin Jahsh yang masyhur ni ialah dia ni, yang keduanya cerita dia bila dia berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Nabi SAW ni suka melatih sahabat-sahabat dia ni supaya pergi ke padang pasir, pergi cek, pergi merayau, pergi meraun. Jadi sekali tu Nabi SAW panggil Abdullah bin Jahsh bersama dengan 8 orang orang-orang semua muhajirin. Nabi ni berada di mana? Di Madinah Al-Munawwarah. Nabi kata kepada Abdullah bin Jahsh, mari sini Abdullah bin Jahsh, aku lantik kamu menjadi ketua. Kemudian Nabi beri kepada dia satu surat. Dia bersama dengan 8 orang. Nabi beri surat pada dia, ambil surat ni, jangan buka surat ni, kau pergi berjalan, dia kata, menuju ke Mekah. Selepas daripada 2 hari perjalanan daripada Mekah ke Madinah ni, daripada Madinah ke Mekah ini ambil masa 2 minggu perjalanan ni. Selepas 2 hari kau berjalan, dia kata, kau buka surat aku, Nabi kata. Jadi dia pun ambil surat tu bersama dengan 8 orang, dia berjalan. Selepas 2 hari dia buka surat tu. Nabi SAW kata dalam surat tu, sekarang ni aku tak paksa kamu buat apa-apa, cuma aku minta kepada sesiapa saja yang nak pergi, pergilah ke Nakhlah. Nakhlah ni di mana? Saya gini bila tengok peta lah sekarang ni, dunia pada hari ni peta kita ni,
Jarak Mekah dengan Madinah ni dekat dengan 1000 Bandar Seri Begawan dengan 1000. Jarak dia tu. Dia lebih kurang 500 km. Kalau kita kata Bintulu baru 300 lebih. Ini Mekah dengan Madinah ni jarak dia ialah macam dengan 1000 tu. Dengan 1000. Jadi Nakhlah ni di mana? Nakhlah ni tepi dengan Mekah tu, tepi Mekah tu. Lebih kurang 40 50 km macam tu. Di antara Nakhlah dengan Mekah. Jadi maknanya sahabat ni dia berjalan sangat jauh. Maknanya daripada 1000 mari. Lepas tu suruh pergi kat mana? Pergi kat Tutong. Lebih kurang gitulah kan. 40 km Tutong kan. Pergi di Tutong tu kata. Lebih kurang jangan kata Tutong. Tapi jaraknya lebih kurang. Nabi kata pergi ke situ buat apa? Kamu intai, tengok pergerakan orang-orang Quraisy. Mereka buat apa? Mereka pun berjalan sampailah kat situ akhir bulan Rejab ni. Mereka berkhemah situ, tiba-tiba mereka tengok 4 orang orang Quraisy membawa harta yang banyak. 4 orang tapi bawa harta banyak. Bawa kulit lah, dia kata bawa buah zabib lah. Buah zabib ni buah kismis Jadi dia bawa banyak. Jadi mereka pun tengok, Allah, dia kata Nabi dah pesan dah, jangan kacau orang, tengok saja. Abdullah bin Jah kata, macam mana kita ni, hari ni hari Rejab, mereka tu sedang berjalan nak masuk ke tanah haram. Dia kata kalau kita serang hari ni, dia nak serang juga, dia dah kata tangan ni nak pergi, aku nak serang juga, dia kata ni Nabi dah pesan jangan serang, mereka nak serang juga. Kalau kita serang hari ni, dia kata hari ni adalah bulan Rejab, bulan haram, esok bulan Syakban. Tapi kalau kita tangguh esok, dia kata tunggu habis, nanti dia masuk tanah haram tak boleh kacau juga, dua-dua tak boleh. Sekarang ni macam mana? Dia mesyuarat dengan sahabat dia 8 orang, dia kata kita serang saja. Tengah semangat nak berperang, mereka pun serang lah. 2 orang kena tangkap, seorang mati dibunuh, seorang lari balik Mekah, semua harta tinggal. Mereka gembiralah bawa balik harta, ambil harta semua, bawa balik ke Madinah. Jauh tu Madinah angkut semua bawa balik ke Madinah. Mereka ni gembiralah sebab apa? Dah dapat bunuh orang ni, kata bunuh orang kafir padam muka. Dulu dia bunuh kita sangat, gitulah dapat harta banyak. Mereka pun plan nak beri 1/5 daripada harta kita akan beri pada Nabi, kita hadiah pada Nabi, yang ni kita bagi sama-sama kita. Apa terjadi? Sampai ke Madinah, Abdullah bin Jahsh ni bawalah kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini semua. Nabi SAW, orang kata apa yang kalau bahasa bengang apa kamu ni, macam itulah katakan. Nabi kata kepada mereka, dia katakan, ma amartukum biqitali fi syahril haram. Siapa suruh kamu perang mereka ni? Kan aku cakap tengok saja, kenapa kamu pergi serang mereka ni? Allah. Bila Nabi cakap macam tu kepada Abdullah bin Jahsh ni, Abdullah bin Jahsh rasa pada masa tu dunia tertutup untuk aku rasa berat dah macam ni, apa dah jadi pada aku rasa aku akan binasa dah. Dia jumpa semua sahabat-sahabat kutuk dia, apalah kau ni, apalah macam tu lah agaknya, apa kau ni, orang suruh jangan bunuh orang, apa kau? Dia rasa kami 8 orang ni kan berjalan ke mana-mana pun pening kepala dah, sebab orang tuduh kami, orang katakan ni kutuk kami. Sekarang ni nak tunggu apa lagi? Pada masa tu orang Arab Quraisy pun buatlah media massa mereka lah kan, mereka pun siolah dalam TV mereka lah ni kan, kata apa, qad istahalla Muhammadun wa ashabahu asy-syahrul haram. Kami, dia kata, sejak daripada zaman jahiliyah dulu kami tak pernah berperang dalam bulan haram ni. Tiba-tiba sekarang ni Muhammad tengok dia perang dalam bulan haram, dia bunuh pula tu orang kita. Kata mereka, macam mana? Sahabat ni lagi pening kepala, Abdullah bin Jahsh ni. Akhirnya apa yang terjadi? Tunggu, setelah kena kutuk teruk ni, tiba-tiba turunlah ayat Quran. Ayat Quran ni ayat 217 surah Al-Baqarah. 217 surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata, yas'alunaka 'anil syahril haram qitalun fih. Mereka bertanya kamu tentang bulan haram, berperang dalam bulan haram ni. Ayat 217 surah Al-Baqarah. Mereka bertanya kamu berperang dalam bulan haram. Kata Allah Ta'ala, kul qitalun fihi kabir. Berperang dalam bulan haram ni adalah satu dosa besar. Jadi sekarang ni apa yang dibuat oleh ni Abdullah bin Jahsh ni, dosa besar ni.
Cuma Allah Ta'ala kata wasaddun an sabilillah wa kufrum bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbar indallah. Allah Ta'ala kata, tapi ada lagi yang lebih besar lagi daripada itu. Memang berperang dalam bulan haram ni salah dari segi adatnya, dari segi agamanya, tetapi apa yang dibuat oleh orang Arab Quraisy ni, Allah Ta'ala kata lebih dahsyat lagi, lebih jahat lagi. Apa dia jahat orang Quraisy ni? Iaitu nombor satu, mereka menghalang orang daripada agama Allah. Wasaddun an sabilillah. Kemudian wa kufrum bihi, mereka kufur dengan Allah. Kemudian wal masjidil haram wa ikhraju ahli, mereka halau penduduk tanah haram tu, Masjidil Haram. Siapa? Nabi lah. Nabi, para sahabat semua. Lepas tu perkara tu Allah Ta'ala kata lebih besar lagi dosa dia. Bukankah Allah Ta'ala nak kata sini, orang kafir Quraisy ni, bukankah mereka telah bunuh para sahabat Nabi, bukankah di tanah haram sebelum daripada ni? Berapa tahun? 13 tahun. 13 tahun mereka buat macam tu kepada sahabat-sahabat Nabi, tapi mereka tak bising. Tapi bila Allah Ta'ala, bila seorang sahabat ni bunuh seorang mereka ni pada bulan haram, mereka buat bising. Abdullah bin Jahsh. Jadi lalu Allah Ta'ala kata wal fitnatu akbaru minal qatli, fitnah itu lebih teruk lagi daripada bunuh. Di sinilah mungkin salah faham sikit lah. Kalau kita baca terjemahan kadang-kadang bahasa Melayu, kita kata fitnah ni orang biasa orang cerita. Orang kata fitnah lebih besar daripada membunuh. Bukan, maksud dia bukan macam tu. Maksud dia ialah ayat ni. Maksud sini, maksud ayat ni, fitnah tu bukan maknanya fitnah buat fitnah yang bahasa Melayu. Fitnah bahasa Melayu ni mengatakan orang lah orang tak ni, orang tak kata, kita kata. Itu fitnah bahasa Melayu. Fitnah dalam ayat Quran ni maksudnya bukan macam tu. Maksud dia ialah orang yang menghalang orang daripada nak ikut Islam. Itu makna fitnah. Orang tak ikut Islam dan juga orang halau orang nak buat baik, orang tu dihalau, maka itulah nama dia fitnah. Sebab tu Allah Ta'ala kata fitnah itu lebih berat lagi dosa dia daripada membunuh. Siapa yang bunuh? Abdullah bin Jahsh. Siapa yang buat fitnah? Iaitu orang kafir Quraisy. Jadi Allah Ta'ala kata bila Allah Ta'ala turunkan ayat ni, memang tepat sebiji sebagaimana apa yang sedang berlaku tu. Pada ketika itu Nabi SAW gembira. Nabi panggil Abdullah bin Jahsh, mari sini Abdullah bin Jahsh, ayat Quran turun kerana kamu. Jadi sekarang ni semua sahabat-sahabat semua tu peluk semua dia. Peluk Abdullah bin Jahsh dengan 8 orang tadi tu. Nak kata apa? Ayat Quran turun nak betulkan apa yang kita salah faham. Jadi sekarang ini akhirnya sampai zaman sekarang pun kita telah faham lah kan satu benda, iaitu kadang-kadang orang kafir ni dia buat cerita kan, dia kata kita ni orang Islam lah buat gini lah kan, tapi dia tu buat jahat lagi terhadap orang Islam, dia tak sebut. Dia bunuh orang Islam sini kan, tapi kita kena sikit je. Dia kata macam-macam, dia kata tu maknanya ayat ni memang betul-betul lah nak kata mengenai dengan apa yang sedang berlaku sekarang ni. Tu perkara yang kedua. Perkara yang kedua mengenai dengan Abdullah bin Jahsh. Perkara yang ketiga yang cerita tentang Abdullah bin Jahsh ni ialah tentang kesyahidan dia, tentang mati dia. Jadi kisah dia banyak, tetapi kita ambil sikit-sikit je. Itu tadi tu tahun yang kedua. Berlaku tadi tahun yang kedua dalam selepas daripada hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini kita masuk pula kepada tahun yang ketiga. Jadi selepas daripada tu, mereka ni sahabat Nabi ni yang bersama-sama dengan ni rasa gembiralah, mereka dah faham satu benda sekarang. Dulu tak faham. Sekarang ni kalau ikut orang kata, dengan orang kafir kata, kadang-kadang kita sekarang lah kan kita baca internet, kita apa, orang kafir kata macam-macam kepada orang Islam. Padahal dia buat teruk tu kita tak kira. Tahun yang ketiga berlakulah peperangan Uhud. Berlaku peperangan Uhud. Jadi masa peperangan Uhud ini, dia ni bersama dengan seorang sahabat bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, masyhur juga sahabat ni, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia ni termasuk yang 8 orang tadi tu. Dia ikut tadi tu, dia ikut bersama-sama tu pergi perang tu. Sa'ad bin Abi Waqqas ni kemahiran dia ialah pandai memanah. Dia kalau memanah dia tepat. Yang mati tadi tu, masa yang kata 4 orang tu seorang mati tu, hasil panahan dia tu, dia panah pun kena mati. Pandai mana tepat, orang panggil benda sniper. Kalau sekarang ni penembak tepat. Ni pemanah tepat dah zaman dulu ni. Jadi dalam peperangan Uhud, dia ni berkawan baik dengan Abdullah bin Jahsh. Jadi masing-masing dia ceritakan, mereka ni ketika nak berperang ni mereka akan buat apa. Mereka biasanya dia akan tanya,
Sa'ad bin Abi Waqqas ni tanya, Abdullah, kau dah berdoa ke belum? Macam tu dia tanya. Maknanya kita kan nak berperang tu, musuh ada di depan, mereka tanya, kau dah berdoa belum? Oh, dia kata belum lagi. Mari kita berdoa, dia kata. Dia pun pergi duduk tepi tu, dua orang. Dia baik dua orang tu. Itu duduk. Jadi berdoa lah. Apa berdoa dia? Doa apa? Doa mula-mula sekali Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa. Dia kata, saya baca dia punya ni Haddatsani abi anna Abdullah ibn Jahshin qala lahu yawma Uhud. Dia kata dia kata Sa'ad bin Abi Waqqas dia bercerita bahawa Abdullah bin Jahsh dia kata telah berkata pada hari Uhud, marilah kita berdoa. Dia kata dia pun marilah kita berdoa. Dia pun berdoa duduk tepi tu. Qala fa khalawna fi nahiyatin, lalu kami berdua pun pergilah duduk tepi tu, tepi medan perang tu. Fada'a Sa'adun, mula-mula sekali Sa'ad berdoa, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad kata faqala ya Rabbi iza lakinal qaum ghadan, ya Allah, kalau kami ni berperang nanti sebentar lagi ni, tak lama lagi ni, falakini rajulan syadidan jaradah, dia kata, pertemukanlah aku dengan seorang lelaki yang kuat, dia kata, yang memang solid lah kan, yang aku tak nak yang jumpa yang koman-koman yang tak main. Aku nak yang, ya Allah tolong jumpakan aku dengan yang hebat-hebat ni. Kemudian dia kata uqatiluhu fika, kemudian aku boleh bunuh dia, dia kata, aku berperang dengan dia, patut aku bunuh dia. Kemudian dia kata, dan aku akhirnya berilah aku ni dapat ambil harta rampasan daripada dia. Tu doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang Abdullah bin Jahsh ni duduk sebelah ni kata amin amin, gitu. Dia kata amin amin. Lepas tu sekarang ni giliran Abdullah bin Jahsh pula, dia pun berdoa. Dia doa apa? Yang tadi tu Sa'ad bin Abi Waqqas kata, ya Allah temukanlah aku dengan orang kuat nanti, patut aku boleh bunuh dia, supaya aku boleh akhirnya dapat bunuh, dapatlah hampir harta dia semua tu. Sekarang ni doalah pula Abdullah bin Jahsh. Abdullah bin Jahsh kata, qala, kata Abdullah ibn Jahsh, Allahumma rzuqni, ya Allah, esok kata nanti kalau aku jumpa dalam peperangan, kurniakanlah kepada aku rajulan syadidan haradah, pertemukanlah aku dengan seorang lelaki yang kuat, yang gagah perkasa. Uqatiluhu fika, aku akan berperang kerana-Mu ya Allah. Kemudian hatta, dia kata ya'khuzani, kemudian apa? Bukannya dia minta doa supaya aku boleh bunuh dia, tapi aku doa supaya dia bunuh aku pula dah. Macam tu, terbalik pula ni. Ni pelik sikit ni. Jadi dia kata hatta ya'khuzani fajada'a anfi wa a'uzuni, dia kata, dan kemudian dia potong hidung dan juga telinga aku. Apa pelik berdoa dia? Supaya apa dia kata? Tunggu dulu. Kenapa dia berdoa macam tu? Tunggu dulu, sabar sekejap. Kemudian dia kata fa iza laqaituka, ya Allah, semoga-moga ya Allah, ketika aku berjumpa dengan engkau nanti, ketika aku berjumpa dengan engkau, qultu haza fika, nanti kau akan tanya aku, ya Allah, mana hidung kamu, mana telinga kamu? Aku akan jawab, dia kata, aku akan jawab, dia kata, aku telah berperang di jalan kamu ya Allah, dan kemudian aku mati, dan kemudian mereka telah ambil hidung dan juga telinga aku. Kemudian dia kata fatakul sodakta, dan aku akan pada masa tu, dia kata, ni dia doa ni supaya Allah Ta'ala jumpakan aku macam tu. Dia kata nanti kau akan berkata aku, memang kau betul. Apa tu? Allah Ta'ala akan berkata kepada aku bahawa kau ni betul, wahai Abdullah bin Jahsh, kata Sa'ad. Jadi dalam hadis tu riwayat dia kata qala Sa'dun fakanat da'watu Abdillahi khairan min da'wati. Dia kata doa Abdullah, kata Sa'ad bin Abi Waqqas ni, doa Abdullah bin Jahsh tu rupa-rupanya lebih baik lagi. Aku ingat doa aku smart lah. Rupanya doa sahabat aku ni smart lagi. Aku nak kira aku menang, tapi dia ni fikir nak mati syahid. Jadi tengok berbeza lah maknanya kan, di antara dua orang ni. Walaupun tak salah kita ni, kalau kita ni nak menang, tapi Abdullah bin Jahsh ni dia nak supaya dia ni mati syahid. Kemudian dia kata apa terjadi? Falaqad ra'aituhu, kemudian berlakulah peperangan. Bila berlaku peperangan Uhud ni,
dalam peperangan Uhud kita tahulah kan, maknanya orang Islam ni banyak kalah. Sebab mula-mula sekali menang, tapi oleh kerana kesilapan teknik lah pun kan, orang yang turun tu daripada bukit tu, pemanah tu, sebab apa semangat sangat ni, tengok kita semua dah menang dah, dia pun turun ramai-ramai, tak dengar dah arahan Nabi. Nabi kata jangan turun, mereka turun juga. Akhirnya orang Islam pun start kalah semula. Yang kalah tu, yang mengalahkan orang Islam pada masa tu ialah dua orang tu akhirnya semua masuk Islam. Seorang Ikrimah bin Abi Jahal, yang kedua ialah Khalid bin Al-Walid. Dua-dua tu alhamdulillah kan, lepas tu masuk Islam kan. Tapi masa tu dia yang bunuh orang Islam banyak. Jadi akhirnya apa yang berlaku kan, di hujung peperangan tu yang kita tahu ialah yang pertama sekali Hamzah bin Abdul Muttalib, dia telah dibunuh kan oleh Wahsy yang tikam dia. Nah, dengan guna lembing tu kan, guna lembing daripada jauh tu, dia lontar lembing tu kena pada perut dia kan, kemudian keluar ke belakang. Lepas tu dia mati kan. Dia nak pergi menerkam tu, dia kata tak larat dah, darah dah keluar dah, lepas tu dia mati tu. Kemudian yang berlaku tu ialah dia kata Hindun tu isteri kepada Abu Sufyan. Hindun tu akhirnya masuk Islam juga akhirnya. Jadi semua ni macam Allah Ta'ala takdirkan kebaikan untuk dia. Hindun akhirnya dia yang dia kata dia belah dada tu, dia ambil jantung tu, dia robek-robek semua. Dia biasanya orang tak buat macam tu dalam peperangan. Kalau dah mati orang tinggal macam tu je. Tapi dia ni main robek-robek ni. Yang berlaku ni kepada siapa ni? Yang tadi tu ialah Hamzah bin Abdul Muttalib. Kalau kita pergi ke Madinah tu, pergi ke tempat Uhud tu, kita akan tengok situ ada kubur Hamzah. Ada kubur Hamzah bersama dengan 70 orang sahabat. Kubur dia ada tepi bukit Uhud tu. Dulu pernah berlaku banjir tu, lepas tu terbuka semua kan, keluar semua tangan-tangan semua tu masih berdarah-darah lagi Ni baru kan, berapa puluh tahun lepas masa banjir, tempat tu sempat aliran air Jadi yang keduanya sini ialah yang berlaku kepada Abdullah bin Jahsh ni. Jadi dia ceritakan Abdullah bin Jahsh ni bila semua peperangan selesai, Nabi SAW kumpulkan mayat tu, tengok-tengok jumpalah mayat Abdullah bin Jahsh. Apa dia? Hidung dia tak ada, telinga dia tak ada. Bila cek tengok mana, telah digantung oleh orang kafir pada pokok, telinga dan hidung dia. Jadi pada masa itulah Sa'ad bin Abi Waqqas kata doa dia telah diperkenankan oleh Allah Subhanahu Taala. Tengok kan, macam dia tahu, dia minta kan masa doa tu supaya apa? Supaya nanti dia kata kalau aku mati, Allah Ta'ala akan tanya aku mana hidung dan juga telinga tu, kerana aku berjuang di jalan engkau lah ya Allah, maka hidung dan telinga aku dipotong. Jadi akhirnya dia syahid. Jadi maknanya umur dia pendek lah, pada masa tu umur dia baru 40 tahun 40 tahun masuk Islam awal, mana dia bersama dengan Islam selama lebih kurang 23 tahun. Jadi masuk Islam masa mula-mula tu maknanya umur tu masih muda lagi, belasan tahun lagi pada mula-mula dia masuk Islam Jadi Nabi SAW tengok dia pada masa tu, Nabi menangis, Nabi sedih. Lalu akhirnya digali, orang-orang yang mati dalam peperangan Uhud tu telah digali diletakkan dalam lubang lahat, dan mereka ni digabung-gabungkan bersama. Tengok siapa baik dengan siapa. Dan Hamzah ni ialah bapa saudara dia gitu kan, maknanya Hamzah tu bapa saudara dia. Umaymah tu mak dia. Jadi mak Umaymah tu adik-beradik dengan Hamzah. Jadi dia ni Abdullah bin Jahsh ialah anak kepada Umaymah ni. Jadi Hamzah tu pak saudara, jadi diletakkan dalam satu liang oleh Nabi SAW. Jadi itulah kisah lebih kurang kisah Abdullah bin Jahsh yang kita sempat ceritalah pada malam ni. Jadi yang pertamanya balik ialah satunya kisah tentang adik dia Zainab bin Jahsh. Yang keduanya kisah Abdullah bin Jahsh. Yang pertama sekali ialah kisah dia ni hijrah, dan yang kedua kisah dia ni dalam peperangan yang mana Allah Ta'ala turunkan ayat dengan mengenai apa yang berlaku pada dia. Dan yang ketiganya kisah benarnya doa dia minta pada Allah, dan Allah Ta'ala perkenankan doa dia dan dia mati syahid. Wallahu a'lam bissawab. Jadi setakat itulah saja insya-Allah. Moga-moga kita dapat pengajaran sedikit daripada cerita pada malam ni, iaitu kisah seorang sahabat Abdullah bin Jahsh radhiyallahu anhum ajma'in. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jadi insya-Allah kita tangguhkan kuliah kita pada malam ni dengan sama-sama kita membaca surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.